Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua rahsia merimbunkan pokok bougainville tanpa perlu ganti media. Baiklah teman-teman, sudah tentunya anda tidak tahu kan apakah rahsia tersebut. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui rahsia tersebut, pastikan anda terus mengikuti perkongsian tutorial saya pada kali ini dari mula hingga selesai dengan skip tahu. Nanti anda terlepas rahsia-rahsia tersebut. Baiklah teman-teman, sebelum anda meneruskan perkongsian video saya pada kali ini, pastikan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman ya. Di sini saya memiliki sebuah pokok bougainville. Nampak yang sudah memiliki bunga teman di sini. Okey, sudah keluar bunga macam ni. Okey, nampak? Keluar kucuk-kucuk bunga sini. Okey, dengan melakukan metode tutorial yang sama, iaitu dengan melakukan 3 cara, iaitu 3 cara rahsia untuk merimbunkan pokok bougainville kita tanpa perlu menggantikan media. Okey, baiklah teman-teman ya. Sekarang kita teruskan apakah rahsia-rahsia tersebut. Okey, pertama sekali ialah teman-teman ya, rasanya ialah kita perlu melakukan pemangkasan. Okey, mengapa kita perlu melakukan pemangkasan? Okey, bagaimana pula pemangkasan ini boleh membantu pokok bougainville kita terus berbunga ataupun merimbunkan bunganya tanpa kita perlu menggantikan media tanamnya. Okey. Baiklah, kita sentuh dulu berkaitan pemangkasan. Teman-teman, apabila kita melakukan pemangkasan, sudah pastinya pokok bougainville kita akan nampak tertata ataupun terurus ya, akan nampak lebih cantik dan kemas. Okey. Contohnya, itu adalah perkara pertama apabila kita melakukan pemangkasan. Dan yang kedua, teman, kita dapat membantu memberi peluang kepada pokok bougainville kita untuk tumbuh tunas-tunas baru. Jadi, apabila tumbuh tunas-tunas baru, maka cabang-cabang baru pun akan ataupun ranting-ranting baru akan keluar. Jadi, apabila cabang-cabang baru, tunas-tunas baru keluar, teman, menjadi rimbun, maka insyaAllah bunganya akan pun menjadi rimbun. Apabila banyak cabang, banyak bunga kan? Contoh macam ni. Di sini ada bunga, dekat sini pun ada bunga, dekat sini pun ada bunga, nampak kan? Ada bunga dan nampak sini pun ada bunga. Nampak kan? Ni pun ada bunga juga. Okey, itu adalah kelebihan apabila kita melakukan pemangkasan kepada cabang-cabang pokok bougainville kita. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiganya apabila kita melakukan pemangkasan adalah teman, kita dapat membantu secara tidak langsung merawat pokok bougainville kita. Seandainya pada pokok bougainville kita terdapat cabang-cabang yang sudah layu ataupun mati. Jadi kita dapat membantu merawat untuk mengelakkan bahagian-bahagian cabang di pokok bougainville kita yang sudah layu dan mati itu merebak ke bahagian cabang-cabang yang lain. Jadi kita melakukan pemangkasan. Itu adalah 3 manfaat apabila kita melakukan pemangkasan kepada pokok bougainville kita. Di samping dapat membantu merimbunkan pokok bougainville kita tanpa mengganti media tanamnya. Okey, itu rahsia yang pertama. Okey, rahsia yang keduanya pula ialah teman-teman ya, dengan melakukan penggemburan tanahnya. Penggemburan tanahnya itu penggemburan media tanam. Terutamanya anda menanam pokok bougainville anda di dalam pot seperti ini. Ini terpulang teman sama ada pot itu besar ataupun kecil ataupun sederhana. Penting kita melakukan penggemburan di dalam pot tersebut. Bagaimana cara kita melakukan penggemburan? Apakah tujuan kita melakukan penggemburan? Okey, sudah pastinya teman, tujuan kita melakukan penggemburan ialah kita dapat terus memastikan media tanam, terutamanya kita menanam pokok bougainville kita di dalam pot, terus berada dalam keadaan yang gembur. Ingat lagi tak? Salah satu sifat fizikal yang perlu ada pada media tanam untuk kita menanam pokok bougainville kita ialah bersifat gembur. Jadi kita hendaklah sentiasa memastikan pokok media tanam yang kita gunakan untuk menanam pokok bougainville kita berada dalam keadaan gembur. Mengapa mesti gembur teman? Ini adalah kerana membantu mengekalkan oksigen yang banyak dan ruang udara yang banyak di dalam pokok bougainville kita. Apa yang berlaku teman-teman apabila media tanam kita, terutamanya di dalam pot ataupun pasu seperti ini, memiliki ruang oksigen dan udara yang banyak? Ini adalah dapat membantu pokok bougainville kita menumbuhkan akar-akar baru secara bebas kerana terdapatnya banyak oksigen dan udara di dalam media tanam tersebut. Itu adalah
manfaat ataupun kebaikannya yang kita dapat apabila kita menggunakan ataupun kita menggemburkan tanah ataupun media tanam, terutama di dalam pot tempat kita menanam pokok bougainville kita. Okey, itu perkara yang kedua, rasa yang kedua. Dan rasa yang ketiga, teman. Rasa yang ketiga ialah untuk kita merimbunkan pokok bougainville kita tanpa mengganti media tanamnya ialah dengan cara melakukan pemupukan ataupun pembajaan. Jadi di sini teman-teman, anda perlu bijak ya untuk memilih jenis-jenis baja ataupun pupuk untuk anda merimbunkan pokok bougainville anda tanpa perlu mengganti media tanamnya. Okey. Untuk pupuk ataupun baja, di sini saya mengesyorkan kepada teman-teman ya untuk menggunakan pupuk baja NPK 16-16-16 yang berwarna biru. Itu adalah merupakan salah satu jenis pupuk ataupun baja yang sangat sesuai untuk kita gunakan memupuk ataupun membaja media tanam pokok bougainville kita agar terus berbunga rimbun tanpa perlu menggantikan media tanam. Okey, teman-teman. Itu ya, ingat ya. Okey. Bagaimana pula cara kita menggunakan pupuk tersebut? Okey, terdapat beberapa cara yang anda boleh gunakan, teman-teman. Terdapat 3 cara ya, teman, anda boleh gunakan. Yang pertama, sama anda menabur, ya. Anda ambil sedikit baja sesudu makan macam tu, tabur di atas media tanam dalam pot. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah, teman, anda korek ataupun gali sedikit media tanam ini, kemudian anda ambil satu sudu makan pupuk NPK 16-16 tu, kemudian tabur di atas media tanam tadi, kemudian timbuskan semula. Itu adalah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga ialah, teman-teman ya, anda ambil pupuk NPK tadi ataupun baja NPK tadi lebih kurang 1 sudu makan, ya. Anda campurkan di dalam sebuah bekas dengan air lebih kurang 1 liter macam itu. Lepas tu anda taburkan air larutan daripada pupuk NPK tadi ke dalam pot. Okey. Sekiranya ini bergantung, teman-teman, bergantung berapa besar saiz pot yang anda gunakan untuk anda menanam pokok bougainville anda itu. Seandainya pot yang anda gunakan sebesar ini, ya, pot ini, teman, sederhana, anda cukup menggunakan untuk dicampurkan dengan air, teman. Anda boleh menggunakan 1 liter air, tetapi jangan menggunakan kesemuanya. Anda boleh menggunakan sebanyak lebih kurang 10 ml ya, 10 ml anda gunakan untuk menyiram air tersebut, air baja ataupun air pupuk NPK tadi ke dalam media tanam ini. Seandainya pupuk anda pot yang anda ataupun pasu yang anda gunakan lebih besar ya, teman, besar daripada ni, lebih besar lagi ya, anda boleh gunakan 1 liter air terus, okey, dengan 1 sudu makan pupuk NPK tadi, siram keseluruhannya. Jadi ini tergantung kepada saiz potnya. Okey, baiklah teman-teman, itu adalah rahsia yang anda boleh lakukan apabila anda ingin mengekalkan ataupun merimbunkan pokok bougainville anda tanpa perlu menggantikan media tanamnya. Ini bagi anda yang sukar untuk mendapatkan media tanam yang baru, teman. Ini ada boleh anda lakukan dengan cara ini ya, untuk memudahkan anda daripada pening-pening kepala memikirkan untuk mencari bahan media tanam baru. Jadi anda lakukan perkara-perkara itu tadi. Okey, baik, sekarang kita lakukan tutorialnya ya. Okey, pertama tadi kita melakukan pempruningan ataupun pemangkasan. Ingat teman-teman ya, sebelum anda melakukan pemangkasan, pastikan pokok bougainville anda sudah berbunga ya, seperti ini. Okey, supaya sudah berbunga. Okey, itu penting. Okey, pastikan pokok bougainville anda sudah berbunga seperti ini. Okey, boleh kita lakukan pemangkasan ya. Okey, kita pangkas dulu. Okey, untuk memangkas, teman ya, sekiranya anda berencana untuk menjadikan pokok bougainville anda sebuah bonsai, dari mula sebagai sebuah bahan bonsai dan kepada kemudiannya insya-Allah akan datang menjadi sebuah bonsai, pastikan anda melakukan pemangkasan dengan cara membentuk itu gerak asasnya ya, gaya asalnya kepada pokok bougainville anda ialah berbentuk cube ataupun segitiga ataupun piramid ataupun bukit ataupun payung. Itu adalah asasnya, teman, untuk melakukan pemangkasan kepada pokok bougainville anda. Okey, kita lakukan pemangkasan, teman. Okey, kita lihat ya. Okay, kita contohkan jadi ini sebagai bahagian depan. Jadi sekarang kita nampak pokok bougainville kita masih lagi tidak mempunyai gaya asas, teman. Gaya asas iaitu gaya sebuah bonsai ya. Jadi kita akan membentuk pokok kita akan memiliki gaya sebuah bonsai nanti. Okey, ingat gaya sebuah bonsai ialah berbentuk segitiga, kecil di atas, besar di bawah. Jadi kita pangkas dulu.
Bismillah. Oke, kita pangkas teman. Pangkas. Macam tu. Oke. Pastikan bahagian bawah ni lebih besar daripada bahagian atas. Dah nampak kan? Macam tu. Okey, sebelah sini lagi. Okey. Tolong macam tu. Nampak kan? Biar sebelah bawah lebih besar, lebih panjang keluar daripada sebelah atas. Dah nampak kan? Nampak sikit. Macam tu. Okey, ini kita potong sikit. Macam tu. Yang ni kita potong sikit. Okey, macam tu. Potong sikit. Okey, nampak? Sikit. Okey. Kita pangkas bahagian-bahagian yang kita rasa tidak efektif untuk kita tinggalkan. Nampak? Macam tu. Dah nampak kan? Dah nampak kan bentuk tiga-tiganya kan? Nampak? Macam tu kan? Ini atasnya nanti, tepi besar macam tu. Okey, itu yang kita perlu lakukan ya teman-teman ya. Lakukan pemangkasan dengan cara yang betul dan tepat. Okey. Okey. Nampak kan? Okey, gerak dasarnya macam tu. Ataupun gerak asasnya macam tu ya. Dah nampak sikit kan? Macam tu. Macam tu. Okey. Okey, langkah seterusnya teman-teman, apa yang perlu kita lakukan iaitu kita lakukan penggemburan media tanam kita. Bagaimana kita melakukan teman? Okey. Sekiranya kita melakukan menggunakan pot yang plastik agak mudah sedikit ya. Apa yang kita lakukan ialah kita ambil sebatang kayu, kita pukul saja. Macam tu, pukul saja teman. Kita pukulkan pada luar pot kita ni. Pot kita pukul macam tu saja. Nampak? Kita pukul macam tu teman. Itu adalah salah satu cara yang mudah untuk kita menggemburkan media tanam yang terdapat dalam pot kita itu. Macam tu saja. Nampak? Mudah kan? Lakukan. Sekiranya anda menggunakan pot ataupun pasu simen ataupun konkrit batu ya teman, anda boleh melakukan dengan cara menggali teman. Anda ambil bekas seperti ini ya. Anda gali dalam macam tu saja. Nampak tengok tak teman? Ini adalah media tanam gembor ya, nampak? Dah gembor. Nampak gembor kan? Dengan cara memukul saja, media tanam kita terus pun dalam keadaan gembor. Ini dah dikatakan media tanam yang bersifat gembor, teman. Okey, ingat ya, pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembor. Ini adalah caranya. Okey. Nampak kan? Okey. Kemudian kita lakukan langkah atau proses yang ketiga iaitu pembajaan atau pemupukan. Okey, bagaimana teman anda boleh melakukan? Ini tergantung kepada anda, teman. Sekiranya pada musim panas, anda boleh melakukan dengan cara mencampurkan baja NPK, teman ya. Ini adalah baja NPK, teman. Baja NPK 1616 ya. Dan yang sangat sesuai untuk anda membaja pokok bunga ini, teman. Ini adalah baja NPK 1616. Warna biru kan? Okey. Dengan ambil sedikit air. Okey, air ini tergantung kepada teman sebab anda menggunakan air sumur, air hujan ataupun air pipe. Ini tergantung. Ini tidak menjadi masalah teman kerana pokok bougainville anda sudah dalam keadaan matang. Okey. Jadi untuk ini tergantung, ingat teman-teman, sekiranya musim hujan, anda boleh memupuk ataupun membaja dengan cara membancuh baja NPK ini di dalam air. Okey. Okey. Okey, untuk musim lembap seperti musim hujan, anda boleh melakukan dengan cara menabur saja ataupun menimbus ya, menimbus pupuk NPK 1616 ini teman ke dalam media tanam tersebut. Okey, baiklah teman, oleh kerana sekarang musim agak mendung ya, agak musim hujan sedikit, jadi saya bercadang untuk kongsikan dengan anda cara tutorialnya iaitu dengan cara kita menimbus sahaja baja NPK ini ke dalam media tanam. Okey, pertama sekali apa yang kita lakukan teman? Kita korek kita gali sikit media tanam ni. Kita buat ke tengah macam tu saja. Tengah macam tu saja.
Kita ambil ke tengah macam tu ya. Macam tu. Okey, kita ambil macam tu kan, nampak kan? Okey, kita ambil media tanam ke tengah macam ni sikit. Lepas tu apa yang kita lakukan ialah kita ambil baja NPK ini teman ya. Ingat tak? Baja NPK 1616. Dekat sini teman saya beli hanya RM50 saja bungkus ni. Lebih kurang 1 kilogram. Okey. Okey. Gunakan sudu makan seperti ini ya. Ini sudu makan. Okey. Okey, kita ambil sedikit daripada baja NPK ini ya teman-teman. Kita ambil satu sudu makan. Macam tu nampak. Kemudian apa kita lakukan ialah kita taburkan baja ini pada tepi ni. Tanam tadi kita gali tadi ya. Kita taburkan di sekeliling pokok bugambel kita. Okey, lepas tu teman apa yang kita lakukan ialah kita timbuskan semula baja tadi. Kita timbuskan semula baja tadi ya. Kita timbuskan semula dengan media tanam yang kita gali tadi. Okey, nampak tak? Okey, itu adalah salah satu cara teman. Anda boleh lakukan untuk anda melakukan pemupukan, dan iaitu cara untuk anda membantu pokok bugambel anda ataupun rahsia untuk anda merimbunkan pokok bugambel anda tanpa perlu mengganti media tanam yang baru. Ini terutamanya bagi teman-teman yang sukar untuk mendapatkan media tanam yang baru teman. Seandainya anda mudah untuk mendapatkan media tanam, anda boleh saja mengganti dengan media tanam baru. Lebih baik lagi. Tapi dengan cara ini cara yang sangat mudah teman. Tanpa memeningkan kepala anda dapat terus merimbunkan pokok bugambel anda tanpa perlu mengganti media tanamnya. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu 3 rahsia yang anda boleh lakukan untuk anda merimbunkan pokok bugambel anda tanpa melakukan penggantian media tanamnya. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian video tutorial saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya, silakan anda klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, like dan share serta komen banyak-banyak teman, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat informasi-informasi terbaru daripada channel Nazar Abdullah, iaitu channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat ya teman-teman ya, pokok bugambel ataupun pokok bunga kertas merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, dan insyaAllah sebuah bonsai yang cantik, menarik dan juga bernilai tinggi di masa depan nanti. Okey, bagi teman-teman yang masih belum lagi subscribe ya teman-teman ya, silalah subscribe ya. Subscribe, share, like dan komen ya, supaya anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Dan ingat ya, subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita melakukan ataupun marilah kita berkongsikan ilmu yang manfaat kepada teman-teman kita yang lain, terutamanya teman-teman kita yang meminati pokok bugambel ataupun pokok kertas untuk dijadikan sebagai bahan bonsai ataupun bahan-bahan tanaman hiasan. Dan yang penting bagi mereka yang tidak mengetahui bagaimanakah cara untuk merimbunkan pokok bugambel kita tanpa perlu menggantikan media tanamnya. Ini adalah satu-satunya cara yang anda boleh lakukan ya teman. Mudah-mudahan anda berjaya ya mendapat hasil yang seperti yang saya tunjukkan kepada anda tadi. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda memiliki pertanyaan ataupun cadangan, sila tulis dengan komen teman. Tanya ya, jangan tak tanya. InsyaAllah saya akan jawab kepada anda. Okey, marilah kita sama-sama berkomunikasi walaupun secara alamaya. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua, terutama teman-teman yang meminati pokok bugambel ataupun pokok bunga kertas. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan menghafaz sepanjang dari dunia sampai jumpa. Kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum, bye-bye.